أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واختفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita mengatur kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi dipertemukan kita dalam sesi silsilah kuliah online anjuran akademi Tarbawi, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, didoakan insya-Allah semoga kita sama-sama dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa melakukan perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang positif yang kita kata mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan berkongsi satu hadis Nabi SAW, hadis yang barulah, insya-Allah. Di mana hadis ini membicarakan berkaitan dengan kita kata taubah, berkaitan dengan kita kata taubat, kan? Jadi kita tengok sedikitlah apa yang saya masih menggunakan Arba'in Tarbawiyah, kitab 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah, bagaimana nak mendidik jiwa dan hati kita untuk sama-sama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, hadis pada tengah hari ini, hadisnya berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh kita kata Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataballahu alaikum." Seorang lagi sekali, "Law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataballahu alaikum." Ya, saya baca lagi sekali. "Law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataballahu alaikum." Hadis rawahu al-Baihaqi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kalau kita tengok, masya-Allah, dia merupakan satu pintu keluar, satu kita kata jalan keluar bagi kita yang melakukan kesalahan, yang melakukan kesilapan, yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat dan sebagainya. Di mana hadis ini Nabi SAW bersabda, "Lau akhta'tum," sekiranya kalian ataupun kamu melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang salah, hatta tablugha khatayakumus sama', sehingga dosa-dosamu mencapai setinggi langit. Sehingga dosa-dosamu mencapai kita kata setinggi langit. Thumma tatub, kemudian kamu bertaubat bersungguh-sungguh, lataballahu alaikum, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, ataupun nescaya Allah akan menerima taubat kamu. Jadi hadis ini seperti saya sebut, dia merupakan jalan keluar, pintu keluar bagi orang-orang ataupun bagi kita manusia yang sentiasa melakukan kesalahan, kesilapan, dosa, maksiat dan sebagainya. Kami sebut, kalau sekiranya kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang di sana ada dosanya, dan dosa tersebut kita kata banyak, tablugha khatayakumus sama', setinggi langit, maksudnya banyak sungguhlah, kan? Kita melakukan dosa, thumma tatub, kemudian kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang bersungguh-sungguh, lataballahu alaikum, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Nampak? Ini satu kita kata peluang dan satu sesuatu jalan keluar bagi kita yang melakukan kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Kerana dalam Islam, dalam syariat Islam, dalam agama Islam, tidak ada satu perkara pun yang tidak boleh diselesaikan. Semua perkara boleh diselesaikan. Dah ditunjuk kita dalam Al-Quran, dah ditunjuk dalam hadis Nabi SAW, dan juga
kita kata kalam-kalam ulama dan sebagainya. Tidak ada istilah kita kata istilah bunuh diri, lari daripada kesalahan, tidak ada. Pasti di sana ada penyelesaian yang Islam kita kata tetapkan. Jadi nak kata di sini itu dikatakan Islam ini satu agama yang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat kita kata lengkap. Kita kata mulaim, sesuai fi kulli zaman wa fi kulli makan, pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Duduklah di mana pun kita berada, kalau kita memahami Islam, memahami syariat Islam, memahami ajaran Islam, pasti di sana ada penyelesaian, pasti di sana ada kita kata jalan keluar bila mana kita melakukan apa-apa kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Tidak ada satu perkara pun yang tak boleh selesai dalam Islam ni. Semuanya boleh selesai. Sebab apa? Pencipta kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, di mana apa sahaja Allah mengetahui, dan Allah telah menyediakan satu dustur, satu kita kata perlembagaan, itu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW untuk memandu kita, untuk kita berada di atas muka bumi yang sementara ini, insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita baca sedikit penjelasan kepada hadis ini. Dia menyebut di sini, tidak ada seorang pun yang terlepas dari salah dan dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Okay. Manusia ini ataupun kita ini yang saya bercakap, yang mendengar, tuan-tuan yang perempuan yang mendengar, maksudnya kita tidak boleh lari daripada kesalahan, kesilapan, lupa, dosa dan sebagainya. Tak boleh lari. Sebab apa? Tidak ada seorang pun yang terlepas dari salah dan dosa sebagaimana satu hadis Nabi SAW menyebut, kullu ibnu Adam khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Pasti membuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu penegasan oleh Nabi SAW. Setiap anak Adam ni, kita kata kok mana cara pun, kok sana kok sini dan sebagainya, pasti dia ada buat salah dan buat silap. Tapi bila buat salah, buat silap, dia sedar, sebaik-baiknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan keluar yang kita sebutkan tadi. Hadis ini merupakan tabsyir ataupun berita gembira, khabar gembira kepada kita yang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih terbuka lebar asalkan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Hadis ini nak mengatakan kepada kita, macam mana berat pun, macam mana besar pun dosa yang kita lakukan, maksudnya atas kita nak bertaubat ataupun tak mau. Kita mau bertaubat ataupun tak mau. Kalau kita mau bertaubat, maksudnya kita nak cleankan diri kita daripada dosa. Kalau kita tak mau bertaubat, maksudnya kita tak mau clean, tak mau bersihkan diri kita. Jadi kita nak kena sentiasa, setiap hari kita nak kena bersihkan. Setiap hari kita nak kena, kita buang sampah-sampah dosa yang ada dalam diri kita, supaya insya-Allah hati kita menjadi bersih, diri kita menjadi bersih, supaya apa yang kita lakukan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis yang katakan, ia merupakan tabsyir, berita gembira, khabar gembira bagi orang yang melakukan kesalahan. Dengan kita kata disebut sebagai at-taubah. Lidah sebut senang, ringan taubat. Tetapi di dalam taubat ini dia ada juga syarat-syarat, dia ada juga ketapan-ketapan yang kita nak kena ikut supaya insya-Allah kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang kita kata kita telah lakukan. Okey. Taubat adalah salah satu perkara untuk membersihkan, salah satu amalan yang boleh membersihkan jiwa kita dari pelbagai dosa dan maksiat, sehingga jiwa kita kembali bersih dan suci, sebagaimana satu hadis Nabi SAW menyebut, seseorang yang bertaubat dari dosa seakan-akan ia tidak pernah memiliki dosa. Kalau dia merupakan taubat itu taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh dengan keazamannya, dengan kita kata penyesalannya, dengan kita kata semua benda-benda itu dia memenuhi syarat taubat itu, maka disebutkan seorang yang bertaubat dari satu dosa seakan-akan ia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Sebab itu kita tak boleh nak tengok dari segi mata kasar kita. Dan mungkin dalam konteks mata kita, dalam konteks zahir kita, orang itu melakukan kesalahan. Tapi bila dia telah bertaubat, berazam, meninggalkan kita kata dan sebagainya, jadi
Itu dia dengan Allah, dan sekiranya Allah ampunkan dosa kita, yang dia telah lakukan itu satu benda yang kita kata tak boleh kita nak ungkit-ungkit, tak boleh kita nak kita sebut-sebut lagi perkara-perkara yang lepas. Kan? Tapi kalau dia melibatkan dosa dengan manusia dan manusia telah memaafkan dia dan sebagainya, maka sudah habis. Kan? Tapi kalau kita melihat kepada mata kasar, kita akan mengungkit balik, dulu dia pernah buat begini, dulu dia pernah buat begini, dulu dia pernah buat begitu dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dia telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun taubat tadi itu, maka insya-Allah seolah-olah ia tidak pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Ini satu perkara yang sangat-sangat clear kepada kita, supaya kita ni sentiasa merancang untuk bertaubat, untuk diri kita dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian disebut sini, kita mesti meningkatkan kepekaan jiwa agar sentiasa termotivasi untuk sentiasa beristighfar dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena ingat dalam diri kita, pemikiran kita, jiwa kita ini, bahawa kita nak kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sentiasa melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan segala-galanya. Jadi ini satu perkara yang sama-sama kita nak kena plan, nak kena rancang. Dan saya pernah sebut pada pertemuan-pertemuan yang sebelum-sebelum ini juga, saya pernah sebut di mana taubat kita perlu plan, kita perlu rancang, kita perlu susun. Untuk dalam masa sehari itu kita ada masa untuk kita bermunajat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaku di depan Allah Subhanahu Wa Taala kesilapan-kesilapan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nampak? Kena carilah masa. Kan, malam ke, siang ke, waktu duha ke, lepas sembahyang fardu ke dan sebagainya. Di situ kita nak kena melafazkan, nak kena menundukkan, nak kena kita kata buang keegoan kita ini untuk kita mengaku kesalahan-kesalahan kesilapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey, kita tengok sedikit hikmah tarbawiyah. Hikmah tarbawiyah dalam hadis yang kita bacakan tadi, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama thumma tatub lataballahu alaikum. Seandainya kamu melakukan perbuatan dosa sehingga dosa-dosa itu mencapai setinggi langit, kemudian kamu bertaubat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatmu ataupun akan mengampunkan dosa-dosamu. Okey, apakah hikmah tarbawiyah? Kita tengok hikmah tarbawiyah kepada hadis ini. Okey, hikmah tarbawiyah yang pertama disebut, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan manusia berbuat dosa? Ditimbulkan. Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan? Tak boleh. Jadi demai kita kata, orang panggil apa? Persoalan-persoalan yang timbul dalam diri dia menjadi satu perkara yang confuse, satu perkara yang kita kata datangnya was-was, keraguan dan sebagainya. Tak apa, kita tengok apakah jawapan yang disebut dalam buku ini berkaitan dengan persoalan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan manusia melakukan kita kata perbuatan dosa. Disebut di sini, bukankah ia memerintahkan, ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perbuatan baik dan melarang untuk melakukan dosa, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya kita tinggalkan benda-benda maksiat dan kita tinggalkan, jangan buat. La. Maksud dia jangan kita buat. Kan? Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Wala dan sebagainya. Jangan. Banyak perkataan jangan dalam Al-Quran. Jadi nak katakan Allah kata jangan, tapi benda itu berlaku. Kenapa? Adakah dengan kehendak ketuhanan Allah ataupun bagaimana? Kita tengok kepada jawapan, insya-Allah. Okey, pertanyaan ini sering kita lontarkan berkenaan dengan ayat atau dengan hadis tentang dosa. Di antaranya kita kata hadis yang pertama, kita tengok, seandainya kamu melakukan perbuatan dosa sehingga dosa-dosamu mencapai setinggi langit. Seandainya kita melakukan dosa tu banyak sangat. Pertanyaan seperti ini semestinya tidak terlontar di mulut kita. Kerana itu adalah kita kata satu perkara yang kita kata tidak dikehendaki, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak berhak untuk kita kata mempersoalkannya. Kan? Mempersoalkannya. Apatah lagi kita kata mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah, ni aku buat dosa boleh. Allah kata tak boleh, tapi jadi juga. Tak boleh. Kita tak boleh kata begitu. Jangan kata begitu. Kewajipan kita hanya menggali hikmah-hikmah yang terdapat
yang boleh menghantar kita kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Soalan-soalan kita kata tadi, mengapakah Allah membiarkan? Soalan itu soalan yang tidak sepatutnya untuk kita timbulkan dalam diri kita. Kan? Walaupun benda tu dia datang, tapi tak perlu untuk kita tanya. Sebab apa? Jawapannya kita kata kok mana pun kita akan kembali kepada tujuan dan ciptaan kita. Kenapakah dan sebagainya, kita melihat kepada hikmah kepada kejadian-kejadian tersebut. Dan hikmah tersebut boleh membawa kita kepada tertingkatnya keimanan, bertambahnya kita kata ilmu kita berkaitan dengan Islam ini, insya-Allah. Okay, disebutnya di antara hikmah kenapakah kita kata maksiat itu berlaku ataupun dan sebagainya, kita tengok. Okay, yang pertama disebut di sini, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia menjadi makhluk yang bebas dan merdeka dalam menentukan pilihannya. Okey. Allah bagi kepada kita akal, Allah bagi kepada kita keimanan, Allah bagi kepada kita manual Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah nak tengok setakat mana kita memahami konteks kita kata keimanan, konteks dalam Al-Quran, konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga konteks kita kata kefahaman kita berkaitan dengan Islam. Disebut di sini Allah menghendaki manusia untuk menjadi makhluk yang bebas, dapat menilai, dapat menimbang, dapat kita kata memilih yang mana yang mereka nak di segi akal dan logiknya. Secara fitrahnya kita melihat semua manusia tidak mahu kepada benda-benda yang tidak baik. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nak tengok di sini sejauh mana kita ini membawa diri kita, melayari diri kita, bahtera diri kita ini dalam kita kata konteks untuk meredah lautan dunia ini. Kan? Jadi Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang bebas dan merdeka dalam menentukan pilihannya. Sebagai satu contohnya dia kata sini, ia kadang memilih kemaksiatan daripada ketaatan. Kadang-kadang seorang itu dia memilih maksiat daripada ketaatan. Dan ada sebahagian orang lain juga memilih ketaatan daripada daripada kita kata kemaksiatan. Kan? Dia sebut di sini, ia kadang-kadang memilih ketaatan daripada kemaksiatan, kedurhakaan daripada ketakwaan, dan keburukan daripada kebaikan. Sehingga sudah semestinya pula bila manusia harus mempertanggungjawabkan pilihan nanti di akhirat kelak. Sebutkan tadi, Allah bagi dah akal kepada kita, Allah bagi dah hati kepada kita, Allah bagi manual Al-Quran juga sunnah Nabi SAW untuk kita menilai, untuk kita memilih, untuk kita menentukan yang mana yang baik untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan Allah dah bagi dah semua penjelasan yang detail, penjelasan yang jelas kepada kita manusia ini, maka di situ kita dapat menilai, memilih di manakah sama ada kemaksiatan ataupun ketaatan, sama ada kedurhakaan ataupun kita kata ketakwaan, sama ada keburukan ataupun kebaikan, sama ada benda yang halal atau benda yang haram, sama ada benda yang boleh atau benda yang tidak boleh. Semuanya telah dibentangkan kepada kita dan kita mengambil pilihan atas inisiatif kita sendiri. Ini satu hikmah yang Allah bagi, satu kebebasan kepada kita, dan kebebasan tersebut dah disertakan dengan panduan-panduan yang sepatutnya kita lakukan. Macam kita lah di sekolah kan. Kita di sekolah lah. Contoh saya ambil sekolah lah senang. Macam kita di sekolah, kita ada peraturan. Masuk sekolah hari pertama, kita dah bentang dah peraturan. Di sekolah apa. Kan? Masuk asrama, kita bentang pula peraturan di asrama apa. Kan? Jadi, semua pelajar tahu peraturan asrama macam mana, peraturan sekolah macam mana. Tapi saya nak tanya, berlaku tak kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita kena segi disiplin oleh pelajar? Berlaku. Sedangkan dia dah tahu. Dan dia tahu tak apakah dia punya denda, dia punya kita kata balasan ataupun dia punya kita kata denda tu lah. Dia tahu. Kan? Sampai kena rotan, sampai kena gantung, sampai kena buang sekolah dan sebagainya, dia tahu. Jadi, ada tak berlaku? Ada juga berlaku. Sebab apa? Sebab di situ dia memilih untuk memilih satu perkara yang dikategorikan sebagai keburukan ataupun kesalahan dan sebagainya. Tapi manakala orang yang tak buat, orang yang memilih kepada kebaikan, maka dia akan belajar dengan tenang, dengan relax dan sebagainya. Begitu juga macam kita. Kita kita kata, contoh kata kita di Malaysia, bukan di Malaysia saja, di semua negara ada peraturan jalan raya.
Ada peraturan, semua ada peraturan. Double line tak boleh potong, lampu merah kena berhenti, lampu hijau jalan, kan? Kemudian kita kata lagi simpang, siapa yang kena berhenti dulu, siapa yang boleh terus. Semua ada peraturan dan telah dibentangkan, dan semua orang ambil lesen, dan masa ambil lesen tu semua dah, kalau ada lesen tu mesti lulus punya. Sebab dia faham segi peraturan, jalan raya, signboard dan sebagainya. Tapi ada tak kesalahan orang buat? Ada tak? Ada. Kan? Ada tak saman dikeluarkan? Ada. Sebab apa? Sebab dia tahu kesalahan, dia melakukan kesalahan. Sedangkan dia tahu kesalahan tersebut. Nampak? Itu manusia. Manusia ni, dia kadang-kadang satu ketika dia memilih kepada kebaikan, dan kadang-kadang satu ketika dia memilih untuk buat satu benda yang buruk. Atas pilihan dia lah. Kan, kalau lampu merah, dia nak terus, boleh terus. Itu atas pilihan dia. Tapi kan terus dia kena saman. Macam kita juga, Allah tetapkan juga peraturan-peraturan di atas muka bumi ni. Allah bagi dah menu kepada kita, ni boleh, ni tak boleh, ni halal, ni haram dan sebagainya. Maka kita pilih. Kalau kita langgar, maka di sana ada balasan. Ada kita kata siksaan dan sebagainya. Tapi siksaan di dunia dengan akhirat lebih teruk lah. Di dunia mungkin kita kata dengan harta benda, dengan duit ringgit kita boleh lepas. Kita bayar, habis selesai. Tapi di akhirat, no. Tidak ada bayaran-bayaran, tidak ada kita kata patah balik ke dunia, tak ada. Habis kat tu, kita buat, kita akan menerima balasan ataupun siksaan yang telah kita lakukan kata dengan maksiat dan sebagainya. Okay. Itu yang pertama. Nak sebut, pilihan Allah bagi. Allah bagi pilihan kepada kita, Allah bagi kebebasan kepada kita untuk kita kata membawa diri kita dalam lautan dunia ini, insya-Allah. Okay, itu yang pertama, hikmah. Yang kedua, apakah hikmahnya? Yang kedua, agar kesempurnaan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan Al-Afu dan Maha Pemaaf menjadi terlihat dengan jelas. Sebab Allah ni banyak nama, banyak sifat. Kan? Maka sifat yang disebutkan tadi, Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu, kan? Semua ini sifat-sifat Allah ni Allah nak jelaskan kepada kita, nak zahirkan kepada kita, nak clearkan kepada kita bahawa sifat Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat dan sebagainya. Kan? Seandainya manusia tidak pernah buat dosa sehingga tidak perlu bertaubat dan beristighfar, maka kesempurnaan asma Allah SWT tidak terlihat dengan jelas. Kalau kita kata semua orang buat baik, maka nama-nama Allah ataupun sifat Allah SWT ini tidak, kita kata, tidak terlihat secara jelas lah. Sebab tak ada orang buat salah, tak perlu kepada minta maaf dan sebagainya. Tapi Allah ada At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur ataupun Al-Afu, maka sifat tersebut kena dengan apa yang bila mana manusia melakukan kesalahan, Allah sentiasa memaafkan, mengampunkan dan menerima taubat-taubat mereka. Okay, itu yang kedua, untuk melengkapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar manusia mendapat peluang meraih pahala yang lebih besar melalui berbagai jalan. Dengan itu, ia akan mendapat pahala tidak hanya kerana melakukan kebaikan dan ketaatan, melainkan juga kerana meninggalkan maksiat dan merasa sedih dan khawatir atas kemaksiatan yang telah dilakukan, mencegah orang lain dari perbuatan maksiat dan mungkar, serta bertaubat dan menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Nampak? Ni Allah nak, kita kata nak, kita sebut nak bagi nampak, melebar luaskan lagi pandangan kita, kefahaman kita bahawa manusia ini bukan sekadar buat baik saja dapat pahala, tapi bila dia buat jahat, dia dapat dosa, dan dia bertaubat daripada kejahatan tersebut juga dapat pahala. Dapat buat baik tu confirm dah dapat pahala. Kan? Tapi bila orang yang buat jahat, orang yang terlanjur, orang yang kita kata ataupun melakukan benda-benda yang salah ini, kan? Mereka boleh buat dapat pahala juga dengan cara macam mana? Mereka istighfar, mereka bertaubat, mereka mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak, orang yang buat salah pun boleh dapat pahala. Masya-Allah, itu satu keistimewaan yang paling besar. Bila mana dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita merasai bahawa kita ini perlu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, indahkan Islam. Kan, sangat-sangat kita kata, kalau kita memikirkan, masya-Allah, tidak ada satu perkara pun yang tidak boleh diselesaikan. Semua dapat diselesaikan oleh Islam. Semua dapat diselesaikan oleh Islam. Kan? Kalau kita kata mungkin agama-agama lain, kan, tak ada jalan lain dah. Buat apa? Terjun bangunan, bunuh diri. Tak ada jalan lain dah, gantung, bunuh diri.
Tak ada jalan leleh, tembak bunuh diri. Tak ada jalan leleh, tembak ke bawah ni, macam-macam. Sebab dia rasa tidak apa-apa. Maksud dia kalau hidup pun tak berguna, kalau lebih baik kita kata mati. Nampak? Jadi kita dalam Islam bukan jahat macam mana pun, maksiat besar macam mana pun, ada jalan keluar dan ada jalan penyelesaian yang kita boleh lakukan, insya-Allah. Okey, itu yang ke 1 2 3. Yang ketiga, masuk di sini dengan kita buat baik dapat pahala, dengan kita bertaubat daripada kesalahan kita juga dapat pahala. Sebab tu disebut agar manusia mendapat peluang meraih pahala yang lebih besar melalui pelbagai jalan. Buat baik pun dapat pahala, satu jalan. Buat jahat, bertaubat pun dapat pahala. Masya Allah. Indahnya Islam. Dan sempurnanya Islam. Mulianya Islam. Bila mana ada dalam diri kita dan kita memahami konsep Islam yang sebenar. Kemudian saya ambil yang terakhir adalah, hikmah yang terakhir adalah untuk menunjukkan bahawa manusia memiliki banyak kekurangan dan bahawasanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nah, jadi kita nak kena mengakulah kita ini tak sempurna pun, kita ini tak lengkap pun, kita ini tak perfect pun. Walaupun kita buat perfect dah, tapi kita tak perfect pun. Kita tak sempurna pun. Yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kena faham. Bahawa kita kok mana pun kita akan buat salah. Kok mana pun orang lain juga akan buat salah. Dan di sana ada peluang untuk kita maafkan dia, ada peluang kita bagi kita kata ruang kepada dia dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan bahawa manusia memiliki banyak kekurangan dan bahawasanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini akan mendorong, kesedaran ini akan mendorong manusia untuk mendekatkan diri, bertawakal, memohon pertolongan serta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merasai bahawa kita tak lengkap, tak sempurna, jadi kita tak akan kita kata meremeh-remehkan orang lain. Kita tak akan orang kata apa, memandang buruk kepada orang lain. Kan, mungkin orang dia buat tak kemas dan sebagainya, tak sempurna. Tak. Maksudnya di sana ada kekurangan-kekurangan dan ada juga mungkin bagi dia itu ada kebaikan-kebaikan. Bagi kita juga yang sama, kita ada kekurangan kita juga ada kita kata kebaikan-kebaikan yang telah ataupun yang kita boleh lakukan, insya-Allah. Kita ada kekuatan dan juga kita kelemahan, orang lain juga ada kekuatan dan kelemahan. Bagaimana kita menggabungkan kekuatan dan kelemahan, kekuatan saling menggabungkan, kelemahan saling memaafkan, insya-Allah. Maka di sana dia akan kita kata berlaku satu suasana yang baik, bi'as salihah, suasana yang harmoni dan sebagainya, insya-Allah. Okey, jadi saya rasa mungkin kita ambil hikmah yang pertama, hikmah tarbawiyah yang pertama, iaitu mengapakah Allah membiarkan manusia bertaubat, manusia melakukan dosa. Jadi kita dah huraikan dah tadi, kita dengan hikmah mengapakah kita kata manusia itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kata melakukan dosa. Sedangkan Allah Subhanahu tidak berkehendak pun kepada manusia ini untuk melakukan dosa. Kan? Jadi kita dah jawab dah beberapa hikmah. 1, 2, 3, ada 4 hikmah yang disebut di sini. Maka saya rasa insya-Allah jelas kepada kita bahawa peluang, ruang, jalan keluar ada yang Islam telah tunjukkan kepada kita dengan jalan istighfar dan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kan? Kalau kita tengok para sahabat dahulu, kan, kita tengok contoh kita kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kan. Kalau kita tengok di segi seorang yang garang, seorang yang kita kata tegas, mungkin sebelum-sebelum tu dah buat macam-macam dah. Tapi bila masuk Islam, seolah-olah ia seperti benar kain putih dan tidak ada apa-apa baru bermula kehidupannya selepas pada itu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain lah yang kita melihat, kan, dan sebagainya. Jadi ini kata bahawa janganlah kita mengambil jalan yang lain selain daripada Islam. Jalan yang kita kata jalan keluar yang lain selain Islam. Kerana apa? Jalan keluar yang lain merupakan satu perkara yang boleh merosakkan balik kita di akhirat kelak. Kalau kita bunuh diri itu merupakan di antara dosa-dosa besar. Bila bunuh diri tak sempat bertaubat, kita takut Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita, meletakkan kita dalam api neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi insya-Allah pertemuan yang akan datang kita sambung sikit lagi berkaitan dengan hikmah yang kedua, iaitu membangunkan kepekaan jiwa untuk sentiasa bertaubat. Macam mana kita nak sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala
macam mana kita nak buat, macam mana kita nak plan, kita akan sentuh pada pertemuan yang akan datang dalam kita kata sesi silsilah kuliah online Anjuran Akademi ini, insya-Allah. Jadi saya ulang balik hadis yang kita baca, "Lau akhtatum hatta tablugha khatayakumus sama' thumma tatub lataballahu alaikum." Seandainya kamu melakukan perbuatan dosa, maksiat sehingga dosa-dosamu setinggi kita kata langit, banyaknya, kemudian kamu bertaubat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu ataupun akan mengampunkan dosa-dosamu, insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga memberi sedikit manfaat kepada kita bersama. Moga-moga dan kita dapat mengamalkan dalam diri kita di segi perancangan taubat kita. Wallahu taala alam. Sekali itu sahaja. Aktafi bihadzal qadri minal kalam. Wallahu taala alam wa khairul kalam wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.